استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi ini di dalam pengajian Tafaqquh Fiddin, yang mana insya-Allah seperti biasa pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Sirajuddin Abbas rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi pembahasan kita pada sifat 20 lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-14 kaunuhu qadiran. Situ ke? Ya, betul. Jadi kita ni masih lagi di dalam perbahasan sifat 20. Hari ini kita masuk perbahasan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni kita maklum kita panggil sifat hal maknawiyah. Bila sebut sifat hal maknawiyah, sifat itu dikeranakan dengan satu kerana yang lain. Maksudnya sifat itu ada dia dengan kerana yang lain. Maksudnya ada dia tu kerana mengikut dengan sifat yang lain, iaitu sifat ma'ani. Ada dia kerana ada sifat yang lain, iaitu sifat ma'ani. Itu dipanggil sifat manawiyah. Kemudian sifat manawiyah ni kerja dia ni kita maklum dia ni dipanggil sifat maknawiyah, iaitu dipanggil wasitah. Kalau dalam kitab Jawi dia kata wasitah
di antara ada dan tiada. Maksudnya apa? Kalau ada kitab Jawi, maksudnya perantaraan di antara ada dengan tiada. Maksudnya sifat maknawiyah ni dia tidak sampai peringkat wujudi. Dia bawah sikit wujudi. Kemudian dia juga tidak sampai peringkat adami, tak ada langsung. Dia ni tinggi sikit daripada amrun i'tibari. Dia duduk di tengah-tengah. Ni payah sifat ni. Sebab tu kalau dalam perbahasan sifat maknawiyah ni, kalau dalam jumhur ulama, kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dia kata al-halu minal muhali. Dia kata sifat hal itu ialah setengah daripada perkara yang mustahil. Itu kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Bukan kita menafikan sifat manawiyah, tak. Dia kata sifat hal tu, sifat tu hal tu al-halu minal muhal. Sifat hal itu setengah daripada perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab duduk di tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Payah cerita lah. Sebab tu kalau Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata al-halu minal muhal. Sifat hal itu setengah daripada perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab dia duduk di tengah-tengah. Nak kata ada sampai peringkat wujudi, tak juga. Nak kata tak ada langsung, tak juga. Sebab tu ulama dulu dia bagi contoh ni, macam ni bagi. Dia bagi contoh, kalau kita nak buat layang-layang. Kita buat layang-layang tu, kita nak guna gam, kemudian buluh, kemudian kertas. Jadi nak melekatkan kertas dengan buluh tadi tu, dia ada di celah-celah situ. Apa dia? Iaitu gam. Jadi baik, ibarat dia begini. Ambil contoh kita ibarat ginilah. Botol ni kita gamkan dengan handset ni. Baik, kita nak kata gam tu tak ada langsung, boleh ke tak? Tak boleh, dia melekat. Nak kata ada betul-betul gam tu, nampak ke tak gam tu? Tak juga, dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah tu lah kita panggil sifat hal. Kita panggil sifat hal. Gam tu nak sampai peringkat wujudi, kita nampak betul-betul wujudi, nampak dengan mata kepala kita, tak juga. Nak kata tak ada langsung, tak juga, sebab dia melekat. Nampak tak? Nampak tak? Kita kaji mana gam ni. Itu dia panggil sifat hal. Sifat hal ni wasitah, perantaraan, duduk di tengah-tengah di antara ada dengan tiada. Tak sampai peringkat wujudi ada betul, tak sampai peringkat tak ada langsung, seperti amrun i'tibari. Amrun i'tibari, dia duduk di tengah-tengah. Tu dia. Baik, habis itu dipanggil sifat maknawiyah. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata al-halu minal muhal. Hal tu tak ada. Hal tu perkara yang mustahil. Tu bagi Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi kalau mengikut pendapat yang lain, dia kata hal tu ada. Sebab itulah sifat Allah Ta'ala, kita kata kaunuhu qadiran tu, apa sebab sifat hal tu kena ada? Seolah-olah kata sifat maknawiyah tu nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Tengok sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat apa? Kudrah. Nak melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala tu, dia kena ada satu lagi, kata ulama, iaitu sifat maknawiyah. Apa dia? Keadaan. Kaunuhu tu lah, al-kaunu tu, keadaan Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa, dengan sifat kudrat. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat. Baik, tengok. Dia banyak balah masalah ni. Per ni
Macam-macam zaman sekarang. Khilaf banyak macam-macam antara kita. Orang ni tanya saya macam ni, macam ni, macam ni. Tadi ada hamba Allah, kawan saya doktor, dia telefon. Macam mana ustaz, pandangan ustaz? Kalau orang ni dia menolak perkataan apa, kita ni mengaji ni biar luas pemikiran kita. Jangan kita letak satu benda tu kita rasa benda tu je betul. Biar kita luaskan pemikiran kita. Jadi kawan tu lama tak telefon, tiba-tiba telefon. Dekat 2 tahun dah tak telefon juga, tanya masalah ni. Kawan saya ni doktor juga. Dia doktor di Universiti Tunku Abdul Razak. Tunku Abdul Razak. Dia orang pakar jugalah. Tapi dia pun dia kata bab tauhid pun sampai dia kata ustaz saya dah lama tak mengaji tauhid ni. Takluk pun terlupa dah. Memang betul lah benda ni. Kadang-kadang macam kita mengaji ni, bila kita dah selalu ingat ni, insya-Allah kita pegang. Tapi kalau kita tinggal lama 3-4 tahun, dia akan terlupa. Memang betul. Saya begitu juga. Kalau saya tak mengajar, saya terlupa. Baik. Baru kita tengok pada kitab. Ni. Tadi kita dah bahas ta'rif. Sebab dia kat sini dia tak bahas ta'rif mana dalam kitab ni. Ke-14, kaunuhu qadiran. Dia kata apa? Tuhan bersifat dengan kaunuhu qadiran. Artinya tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Apa yang hal tu? Allah Ta'ala tu sentiasa tetap keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa sentiasa. Kita makhluk ni tak sentiasa. Tak sentiasa. Ada kalanya lemah, ada kalanya mampu. Nampak tak Allah Ta'ala tu sentiasa berkuasa. Mustahil ia Allah dalam keadaan lemah. Bila sebut mustahil, Allah Ta'ala tu dalam keadaan lemah. Sebab tu kita kena kata Allah Ta'ala tu tidak lemah. Kita bagi hukum apa? Istihalah. Tu jangan terlupa. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat kudrat. Ni sifat kudrat ni. Maka ia tetap selalu keadaan berkuasa. Kita sebut kata keadaan Allah Ta'ala tu selalu berkuasa. Itu panggil sifat. Sifat apa tu? Sifat maknawiyah. Sentiasa kan? Nampak tak dia kata? Bila kita kata Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat, itu sifat ma'ani, sifat kudrat. Kemudian dia tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Bila sebut dalam keadaan berkuasa, itu panggil sifat maknawiyah. Tulis itu siap-siap. Tidak pernah berhenti sekejap mata pun. Sekejap pun tak pernah. Tak kuasa. Sentiasa berkuasa. Ini tak tahu tiba-tiba semua. Bukan rasa sejuk rasa kok makan petai kot semalam Keudak kot. Makan sotong malah lupa. Paduk lain macam. Allah Akbar. Kawan ajak ni pergi kat restoran Keramat tu. Dia kata pengajak Suberi tu, dia kerja makan situ. Kawan ada duk tebak roti situ. Dia ajak makan situ. Habis semua saya kaut. Dia kata sedap. Baik. Orang nak ajak ni kita pergilah kan. Tak terai-terai makanan kan. Baik. Kemudian jadi Allah Ta'ala tu tidak pernah berhenti sekejap mata pun. Ni bahasa orang Indonesia. Maksudnya dengan sekelip mata pun tak pernah berhenti. Sentiasa berkuasa dengan sifat kudrah. Kalau bahasa Melayu kita terjemah sifat pekuasa. Sifat pekuasa. Baik. Dalilnya sama dengan sifat kudrah tadi.
Apa dalilnya? Mana dalil dia? Muka surat berapa? Tengok balik. Muka surat 35 tu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Tu dalil sifat kudrat tu. Jadi dalil sifat ma'nawiyah dia sama dengan dalil sifat ma'ani. Jangan terlupa. Kena ingat dalil sifat ma'nawiyah itu sama dengan dalil sifat ma'ani. Cuba tengok dia terjemahan. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya adalah Allah Ta'ala tu sentiasa berkuasa dengan sifat kudrat di atas tiap-tiap sesuatu. Dia kena terjemah lagu tu. Kalau kita nak faham, dia kena terjemah macam tu. Dan ingatlah adalah Allah. Jumpa lagi tak? Dalil sifat kudrat dulu. Cuba buka balik 26. Dia kata wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sentiasa berkuasa dengan sifat kudrah. Dengan sifat kudrah atas tiap-tiap sesuatu. Suatu tu siapa dia? Makhluk. Tak makan. Ubat saya kurang. Dia biasa sekejap ni. Dia sebab kena berlawan dengan aircon Baik. Kemudian kita tengok lagi. Itu dalil sifat ma'nawiyah dan sama juga dengan sifat ma'ani. Ke-15. Kaunuhu muridan. Apa maksud kaunuhu muridan? Tuhan bersifat kaunuhu muridan. Artinya tetap selalu dalam keadaan menghendaki. Terjemahan dia cantik juga. Terjemahan dia sedap juga. Kalau bahasa kita, keadaan Allah Ta'ala berkehendak kan. Tapi dalam bahasa Indonesia dia kata tetap selalu dalam keadaan Allah Ta'ala tu menghendaki. Sedap terjemah dia. Bagus juga kita belajar kitab-kitab Jawi ni. Kena belajar kitab Jawi Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Fatoni kita boleh ambil lah. Jadi tetap selalu, maksudnya tetap selalu sentiasa. Bahasa kita sentiasa dalam keadaan Allah Ta'ala tu mengkehendaki dengan sifat apa? Sifat iradah. Habis itu. Ni mudah dah. Ni baca sekali lalu je sebab dia tak payah nak urai mana dah. Sehari yang depan tu dia payah depan tu tak ada lah. Ni nak apa tu Asmaul Husna pula kan. Baik. Ini kita baca sekali lalu sebab dia tak ada payah dah. Yang payahnya takrif dia, sifat ma'ani, sifat salbiah dengan sifat nafsiyah dulu kita bahas tu. Ini tak ada payah mana dah. Sebab kalau kita dah tahu kata sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tu jadi dia sudah jadi mudah dah. Jadi senang kita faham. Nampak lagi ni kalau dah habis dah ni, bolehlah buat standby untuk exam. Hari ni minggu apa? Ni minggu ketiga. Minggu keempat dah hari ni. Belum 3 minggu depan ke atau awal bulan 1 mana? Syahid. Tengok awal bulan 1 ke, nanti saya beritahu Tapi saya kena beritahu tak boleh buat surprise. Kalau buat surprise ke, jadi orang takut orang tak baca apa semua. Tapi datanglah Tak ada, saya jangan risau. Saya tak ada marah apa pun, salah pun tak apa. Asal jawab je Saya nak minta tu Ustaz nanti type nanti. Sebab 5 soalan subjektif, 5 soalan objektif. Sebab saya buat sepatutnya 10 subjektif. Tapi bila jawapan tu tak apa, saya sanggup write lah. Saya sanggup nak semak.
Kalau ikutkan nak senang saya, biar ambil ABCD betul. Tapi bukan kita nak pandai, kita nak senang. Saya nak jemaah faham. Bila kita dah jawab soalan tu, jadi kita faham apa macam mana. Saya sanggup nak semak tu bukan apa, ikutkan kerja payah macam tu nak semak. Tapi kita nak tengok kefahaman kita belajar macam mana. Yang ABCD tu 5 soalan. 5 soalan tu jawab subjektif. Subjektif ni jawapan semua ada kat dalam kepala saya lah. dalam yang tu tak ada lah. Bukan kepala saya, maksudnya dalam kitab lah. Yang saya belajar tu ada lah, saya belajar tu ada Baik. Kemudian kaunuhu aliman, ni yang ke-16. Tuhan Allah yang bersifat kaunuhu aliman. Artinya tetap selalu dalam keadaan tahu. Maksudnya tetap sentiasalah Allah Ta'ala tu dalam keadaan mengetahui dengan sifat apa? Dengan sifat ilmu. Tu dia. Baik. Mustahil ia Allah dalam keadaan tidak mengetahui. Lima purut. Elok, terima kasih. Bagus, saya suka apa tu ubatan kampung. Kalau macam ni okey. Kalau bagi ubat saya tak makan ubat Panadol, saya keluar. Lama tak makan Panadol dah, banyak tahu dah. Panadol saya memang tak pernah makan. Rasa kot pernah makan pun mungkin muda-muda dulu kot, sekali-sekala. Waktu duduk dengan bawah orang tua lah. Bila duduk dah spray dengan orang tua ni, saya tak makan ubat. Orang rumah suruh makan, tak, kita melawan. Tak mau, tahan juga. Tapi insyaAllah dia baik juga, tapi lambat sikit lah. Saya suka macam ni lah, macam ni yang jenis ubat madu lebah kat rumah saya tu banyak lah. Makan madu lebah, TO, limau lah apa semua tu. Lemon tu lah, kita cadah kat tu lah. Ni pun okey sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lah. Okay, baik, terima kasih banyak. Baik, kita tengok lagi. Jadi Allah Ta'ala tu mustahil bagi dia dalam keadaan tidak mengetahui. Baik, oleh kerana Tuhan mempunyai sifat ilmu, maka ia tetap selalu dalam keadaan berilmu. Dalilnya sama dengan dalil sifat ilmu. Mana dalil sifat ilmu dulu? Macam mana? Wahuwa ilmu. Wahuwa bikulli syai'in alim. Wahuwa sami'ul basir tu bukan, tu sifat sama, sifat basar. Dapat dalil-dalil ni, nampak macam ada macam kelemahan sikit tu, boleh tanya soalan apa? Boleh tanya soalan, mendapat dia menunjukkan kata tak tahu ni, boleh tanya, nampak ni. Dia kerap sangat orang tanya dalil, pada senang lah ni. Satgi letak dalam subjektif kan lari orang. Dalil ni baik, jangan risau subjektif. Saya tidak akan soalan tak akan tulis letakkan dalil Quran, tak ada. Saya tak akan bagi itu. Dia subjektif ni. Kalau subjektif bagi dalil Quran, dalil hadis, orang kita boleh menghafal. Tapi nak tahu nak kata dalil subjektif ni, dalil akal apa yang kita faham. Itu yang point dia tu. Nampak tak? Orang subjektif ni sebenarnya nak bagi kefahaman. Ni pendapat saya lah. Dia kata buat subjektif ni untuk kita kefahaman kita. Bukan kalau kita bagi dalil Quran hadis tu, kerana dia tak faham, dia boleh letak dalil saja, tapi dia tak tahu apa dalil tu. Tu. Lepas tu tujuan subjektif tu kita nak bagi kefahaman kita. Tak perlu pada dalil pun tak apa. Baik. Kemudian dia kata lagi ke-17, kaunuhu hayyan. Tuhan Allah bersifat kaunuhu hayyan. Artinya Tuhan tetap selalu keadaan hidup. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tu sentiasa di dalam keadaan hidup dengan sifat apa?
Sifat hayat. Sifat hayat. Mustahil, ya. Dia kena minum suara panas-panas sedap lagi. Sejuk tak sedap. Mustahil ia Allah dalam keadaan mati. Maksud dalam keadaan mati ni mustahil Allah Ta'ala tu mati. Kalau dalam keadaan mati maksud sentiasa mati ke? Tak. Bila sebut dalam keadaan mati maksud dia tu mati. Itu mustahil. Baik. Nak tanya sikit. Bila sebut mustahil, mustahil apa sini? Mustahil Allah Ta'ala tu mati, mustahil apa? Apa dia? Siap lah dah. Orang lelaki. Bila sebut kata mustahil Allah Ta'ala tu mati, mustahil apa? Mustahil apa? Siap lalu dah. Hak syahid pun ada sikit-sikit. Mustahil apa? Mustahil lemah. Orang tak cakap itu lemah. Bila sebut kata mustahil Allah Ta'ala tu mati, mustahil apa sini? Ada? Okey, tak apalah, mustahil pada akal, betul lah. Apa dia mustahil pada akal? Jawab tak habis tu. Akal tiada menerima. Tiada ke ada? Takkan tiadanya kot. Allah. Maksudnya Allah tak akan terima mati lah. Cokeh sikit je. Cucuk sikit. Dia dah panik dah. Akal kita tak boleh terima kata ada benda tu. Mati tu tak boleh ada. Itu bagi mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima. Akal kita tak terlintas kata mati itu ada pada Allah. Kalau disebut tadi akal kita tak boleh terima tak ada, maksudnya tak ada mati lah. Akal kita boleh terima kata ada mati, bukan begitu. Akal kita tak boleh terima tak boleh terima kata ada mati itu pada Allah Ta'ala. Itu kita panggil mustahil. Dapat takrif ni, nampak tadi tu ada 2-3 orang jawab. Ini kena buat bentuk objektif, okey lah. Tapi jawapan dia boleh tukar-tukar sikit. Boleh buat. Sebab dia mustahil pada akal penting. Kena ingat benda penting ni. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Satu lagi harus pada akal. Itu kena tahu. Itu kena tahu. Pada pen. Sebab saya nak tulis, saya takut soalan-soalan macam ni saya nak ingatkan. Dah. Tulis tu bocor rahsia. Tak boleh nak tulis kat ni, kat kita punya ni. Sini kat sini. Tak apa, ingat takrif. Okey, baik. Takrif tu penting Sebab apa kita kata penting hukum akal ni? Sebab hukum akal ni lah perantaraan kita nak kenal Tuhan. Kalau orang tak kenal hukum akal, macam mana dia nak kenal Tuhan? Sebab tu kata Imam Haramain, guru pada Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala itu ialah orang yang tidak berakal. Maksudnya orang yang tidak berakal bukan kata orang gila tu tak. Orang biasa yang ada akal tapi tak kenal Tuhan pun dia kata tak ada akal juga. Nampak tak? Imam Haramain dia buat satu kaedah. Orang yang tidak mengenal Tuhan ialah orang yang tidak berakal. Faham situ, faham apa? Fahamnya? Orang ada akal tapi tak kenal Tuhan, maka dia tak berakal juga. Itu kata Imam Haramain, guru pada Imam Ghazali. Nama dia Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini nama dia, guru Imam Ghazali. Baik. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat. Apa dalil sifat hayat itu dulu? Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu itulah Al-qayyum.
Al-Hayyu itulah dalil bagi sifat hayat. Ke-18 kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Tuhan Allah bersifat kaunuhu sami'an, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan mendengar. Maksudnya Allah Ta'ala tu sentiasa di dalam keadaan mendengar dengan sifat sama', dengan sifat pendengar. Mustahil ia Allah dalam keadaan tuli. Itu mustahil. Ini mudahnya, tak payah pening kepala. Oleh kerana Tuhan mempunyai sifat sama, maka ia selalu dalam keadaan mendengar. Dalilnya sama dengan dalil sifat apa dalilnya? Wa huwas sami'ul basir. Itu bawah dalilnya. Ke-19 kaunuhu basiran. Tuhan Allah bersifat kaunuhu basiran, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan melihat. Ini kita baca cepat, kita masuk gi 4. Tuhan selalu, yakni Tuhan sentiasa di dalam keadaan melihat dengan sifat basar ataupun sifat pelihat. Mustahil ia Allah dalam keadaan buta. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tidak buta, bagi hukum apa? Istihalah. Benda yang saya ulang banyak kali tu, benda tu ada penting. Ada kepentingan tu, bukan sahaja tanya. Wallahualam. Siapa boleh 4 tahu dia tahulah. Cara penyampaian saya tu, kalau ulang banyak kali tu ada benda lah tu. Baik. Dia kata kerana Tuhan mempunyai sifat basar, maka ia selalu dalam keadaan melihat. Dalilnya sama dengan dalil sifat basar, sama juga. Wa huwas sami'ul basir. Baik, kita nak tanya sedikit. Sifat sama, sifat basar, dia punya kerja dia apa? Baru ni kita beritahu dah. Pakat selak semua. Tak tanya, baru tanya tu je, dia buka prop, wih laju tangan. Dia tahu dah tanya soalan tu, kita tanya dia kerja dia apa, tu je. Takluk lah, panggil takluk. Takluk kerja sifat sama dan basar. Saya nak tanya lelaki ni, perempuan ni dulu. Kalau saya nak tanya lelaki, kerja sifat takluk bagi sifat sama dan basar, kerja dia apa? Lelaki? Pakat senyap dia. Pakat tak pandang saya, pandang dekat apa? Dekat ni, dia punya ni. Pandang kat skrin. Tak apa, pandang kat skrin, ustaz bukan boleh kata apa pun. Apa dia dalil sifat sama dan basar? Dalil tak maaf. Apa dia takluk bagi sifat sama dan basar lelaki? Seorang jawab. Gigi. Apa dia? Takluk dilalah. Takluk dilalah. Macam dah dengar takluk dilalah. Takluk dilalah bukan sifat sama basar. Takluk dilalah sifat apa? Sifat kalam. Takluk sama basar, takluk apa? Inkishaf, kerja dia apa? Kerja dia apa? Haji nama. Takluk kerja dia apa? Memang inkishaf tak apalah, apa dia? Sial dah. Kau tak faham gitu. Mendengar melihat. Takluk kerja sifat sama dan basar itu dengan perkara apa? Dengan perkara maujud. Dengan benda yang wujudi sahaja. Wa kullu mawjudin anid li sam'i bih kazal basar idrakuhu in kila bih. Matan jarah. Jadi tiap-tiap perkara yang wujudi
Bersangkut pautlah kerjanya itu dengan sifat samad dan sifat basar. Benda wujudi tu kena ingat tu Kita nak bagi tahu dah minggu lepas. Ada tulis tak? Ada tulis tak apa. Tu saya dah bagi tahu siap-siap Habis situ. Baik. Kemudian yang terakhir tengok dalam kitab kaunuhu mutakalliman. Tuhan bersifat kaunuhu mutakalliman. Artinya Tuhan selalu dalam keadaan berkata. Ni tengok. Tuhan selalu maksud sentiasa berkata ke? Dia kena terfaham ni. Allah Ta'ala sentiasa berkata ke? Allah Ta'ala sentiasa berkata ke? Maknanya berkata-kata memang sifat berkata, tahu dah. Sentiasa berkata-kata. Sekarang dia tengah berkata-kata. Ni sifat kalam ni dia payah sedikit. Kita dah urai sebelum ni panjang. Sifat kalam, Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan sifat berkata. Perbahasannya, yang sentiasa berkata ke yang sentiasa ada sifat perkata? Yang ada sifat perkata. Berkata-kata tu bukan sentiasa ada. Kalau ada maknanya sentiasa berkata sekarang ni. Tak berhenti-henti. Macam kita lah. Kita sentiasa berkata-kata ke? Tak. Ada masa kita senyap. Ada masa kita bercakap. Ada gitu juga. Bukan sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata yang ni sentiasa ada sifat perkata. Dia kena terjemah gitu. Mustahil ia bisu. Nampak tak? Dia kata bisu. Bisu lawan sifat apa? Sifat perkata. Itulah sifat perkata kita bagi sifat kalam. Oleh kerana ia mempunyai sifat kalam, maka ia tetap selalu dalam keadaan berkata. Maksudnya ia selalu sentiasa dalam keadaan ada sifat perkata, ada sifat kalam. Tulis itu. Sentiasa ada sifat kalam. Dalilnya sama dengan dalil sifat kalam. Apa dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Pakat tengok balik, tengok tengok balik. Baik. Habis itu dah habis dah 40. Lega lah ni. Lega dah. Tengok. Lepas ni tak ada payah dah main laikat. Lepas tu kitab-kitab suci. Lepas ni tak ada payah dah. Ni semua teori sajalah ni. Tengok-tengok depan tu pun dia banyak. Lepas ni banyak cerita pasal kaum-kaum lah. Etikad kaum ni lagu mana buku ni bagus, buku ni Allah Alam boleh habis ke tak golongan syiah. Tapi saya cadar nak habiskan lah. Tu lah risau kalau dah ada habis PSA tu dia tukar kitab lain tak sedap lah. Sebab kitab ni banyak kita baru muka surat 40. Jadi kalau mau 2 tahun juga kitab ni. Sebab kita Covid lama baru ni 5 bulan. Jadi kalau boleh biarlah habis kitab ni saya cadanglah Jangan kita kalau tak habis tu semata-mata PSA saya tak setujulah. Baik, tengok. Inilah yang dinamakan oleh kaum ahli sunnah wal jamaah dengan sifat Tuhan yang 20 yang wajib diketahui. Baik, saya nak tanya. Sifat 20 ni wajib diketahui. Kalau tak tahu macam mana? Kan dia kata buat ni. Dengan sifat Tuhan 20 yang wajib diketahui. Wajib kita kena tahu? Wajib ke? Wajib. Memanglah wajib kena, dia kata wajib ketahui Tak tahu tu. Baik, sekarang ni kita belajar betul tak?
Kita ni kadang-kadang dia tak tahu. Sebab tu dia tulis sini, dia kena takdir lagi. Kena buat tulis lagi. Wajib dipelajari sehingga tahu. Itu dobitan daripada Tuan Guru Haji Soleh Sik Kedah dulu. Bukan wajib tahu betul. Kalau wajib tahu itu ilmu laduni. Allah Ta'ala bagi. Semua kita belajar. Kita tak belajar, kita tahu dah macam tu. Tak payah belajar lah macam tu. Di sini dia kena tulis yang wajib diketahui, yakni yang wajib dipelajari hingga diketahui, hingga kita tahu. Sebab tu kalau tak belajar tauhid tu kena bagi tahu dulu. Kena belajar sampai tahu. Kalau tak belajar langsung berdosa kan. Kita belajar kan wajib syarak. Mengenal Tuhan tu kan wajib syarak. Berdosa. Wajib syarak. Kalau dia tinggal dapat berdosa. Kena Tuhan tu wajib syarak. Tu kena ingat. Sebab tu di sini wajib diketahui, wajib dipelajari hingga tahu, hingga diketahui. Kena belajar dulu. Tok Guru Saleh selalu pesan ni. Bukan semua wajib tahu. Kalau wajib tahu ni tak belajar pun tak apa, dah tak. Allah Ta'ala bagi ilmu laduni dia tahu. Bukan semua Allah Ta'ala pilih. Sebab tu dia kena takdir. Bila sebut wajib diketahui, mana-mana kitab begitu. Bila sebut wajib tahu, mana wajib dipelajari hingga tahu. Itu dobitan daripada Tuan Guru Haji Soleh. Kalau saya dobit tu sokmo selalu macam tu lah. Bukan suruh tahu betul. Kalau tahu, kalau tak tiba-tiba tak tahu macam mana. Sebab tu kita belajar sampai tahu. Yang wajibnya belajar. Bukan wajib tahu. Kalau tahu tu wajib kau tahu Allah Ta'ala. Nak tahu macam mana, dia tak belajar. Nak tahu mesti kena belajar. Yang wajibnya wajib tuntutan belajar. Sebab apa? Hukum mukallaf. Perbuatan hukum mukallaf itu diambil dengan perbuatan. Belajar tu perbuatan Perbuatan belajar tu. Belajar sehingga tahu. Tahu tu bukan perbuatan. Itu tidak ada usaha ikhtiar. Itu Allah Ta'ala beri tahu. Nampak lagi tak? Ini buah sepelet dia panggil. Buah ni saya ambil daripada Tuan Guru Haji Saleh. Baik. Dan diyakini seyakin-yakinnya oleh setiap orang Muslim yang baligh, yang berakal. Sebab tu sifat 20 dia kena yakin. Bila sebut yakin mestilah 100%. Bukan yakin macam Melayu kita. Kalau sebut yakin Melayu kita ni, saya yakin, kadang-kadang ada 80%, kadang-kadang ada 90%. Itu yakin orang Melayu kita. Kalau yakin dalam ilmu tauhid, yakin itu dengan mana 100%. Bukan dengan mana zon. Kalau zon tu lain. Yakin dengan mana 100%. Itu dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fiqh, kalau ilmu fiqh tak ada mengapa. Kalau pakai zon pun tak apa. Kalau zon ni dia panggil 70%. Berat rasa kata ada tu. Itu zon. Dalam hukum fiqh kita boleh guna. Adapun zon dalam ilmu tauhid tak boleh diguna. Dia mesti kena yakin. Sebab tu dia tulis sehabis-habis yakin tu dengan mana 100%. Tu dia. Habis. Kalau sudah diyakini sifat 20 yang mesti ada pada Tuhan, dengan sendirinya kita mengetahui 20 sifat yang mustahil. Dengan sendirinya kita mengetahui 20 sifat yang mustahil. Apa dia? Dia kata yang tidak mungkin ada pada Tuhan. Maksudnya 20 sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib bagi Allah. Secara automatik kita tahu terus. Nampak tak? Ada lawan tak? Tak ada. Tu dia. Kidam lawan
binasa, baharu pun boleh. Habis itu, iaitu lawan daripada 20 sifat tadi. Itu lawannya. Baik. Kemudian, dengan mengetahui 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil, maka kita sudah membayarkan yang bertalian dengan i'tikad tentang ketuhanan. Ini bahasa orang Indonesia, membayar. Bayar tak kena. Saya tak sedar ayat membayar. Dengan mengetahui 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil, maka kita sudah membayarkan yang bertalian. Maksud membayarkan yang bertalian dengan i'tikad tentang ketuhanan. Bayar maksudnya, bahasa Indonesia bayar, maksudnya kita sudah tunaikan. Itu dia. Itu maksud bayar. Bukan membayang. Maksudnya menunaikan. Maka kita sudah membayarkan, menunaikan yang bertalian dengan i'tikad tentang ketuhanan. Maksudnya kita dah buat dah. Benda tunai itu kita dah buat. Kita tahu kata 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Seolah-olah kata kita hak kita tu dah tertunai, kita dah bayar dah. Perkara yang bertalian dengan i'tikad tentang Tuhan. Tinggal satu lagi, dia kata. Apa dia? Iaitu yang harus bagi Tuhan. Erti harus di sini ialah boleh ciptakan dan boleh tidak. Apa maksud dia? Apa maksud kata boleh ciptakan dan boleh tidak? Bila sebut kata harus, jadi Allah Ta'ala boleh menjadikan makhluk dan boleh meniadakan makhluk. Itu panggil harus. Bila sebut harus, Allah Ta'ala boleh menjadikan makhluk dan boleh meniadakan makhluk. Itu harus bagi Allah, sifat Allah. Baik. Tuhan Allah harus boleh mencipta dan boleh pula tidak mencipta segala pekerjaan yang mungkin diadakan. Mungkin ni, mungkin bukan maybe tu mungkin di sini ni boleh jadi. Boleh terima ada, boleh terima tiada, tu maksud dia. Tuhan tidak dipaksa untuk mencipta atau untuk tidak mencipta. Jadi Tuhan kita tu tidak digagahi. Kalau dulu kata digagahi, dipaksa. Tuhan itu tidak digagahi, tidak dipaksa untuk mencipta. Bukan Allah Ta'ala tu terpaksa kena buat, kita ni tak. Ataupun untuk tidak mencipta, ataupun Allah Ta'ala tu terpaksa dengan tak boleh jadikan sesuatu, tak. Tuhan berfirman menyatakan sifat ini. Ni. Iyasha yarhamkum aw iyasha yu'adzibukum. Surah Al-Isra. Artinya, kalau ia menghendaki, ia boleh mengasihi kamu. Satu. Dan kalau ia menghendaki, ia boleh pula menghukum kamu. Iyasha yu'adzibukum. Diazabkan, itu menghukum. Diazabkan akan kamu. Tu yu'adzibukum. Habis. Demikian 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang harus bagi Tuhan semesta alam. Yang wajib diketahui secara mendalam. Maksud kata wajib diketahui secara mendalam, wajib apa ni? Mendalam tu maksudnya apa? Tafsil, detail, terperinci. Itu maksud kata kita wajib mengetahui sifat 20 ni secara terperinci, secara mendalam. Siapa dia wajib tahu tu?
oleh setiap insan muslim, setiap manusia yang muslim yang sudah baligh, yang sudah sampai cukup umur dan yang mempunyai akal. Tu dia. Dia panggil orang mukallaf. Baik, ni senang je. Tak payah dah. Bau ni payah. Orang yang tidak mengetahui secara mendalam sifat-sifat ini. Sebab tu dalam kitab Faridah, sifat 13 tu wajib kita mengetahui secara terperinci. Ada pun 7 sifat yang sifat ma'nawiyah, wajib kita mengetahui secara ijmali. Tu sebut dalam kitab. Orang yang tidak mengetahui secara mendalam sifat-sifat ini, nescaya ia tidak akan mengerti. Maksudnya dia tu tidak tahu, tu tidak mengerti. Dia tidak tahu dan tidak akan yakin hal-hal yang bertalian dengan Tuhan atau ketuhanan yang Maha Esa. Macam mana dia nak tahu sifat 20? Dia tahu kata sifat 20 wujud, ada, kidam, sedia, bakok, kekal. Itu bukan secara mendalam tu. Itu secara ijmali je. Sebab tu kita kena tahu secara tafsili, secara detail. Wujud ada macam mana. Kita bahas sebelum ni. Kidam, macam mana dikatakan kidam. Dia kena bahas. Bila bahas tu kita panggil mendalam. Habis itu. Kemudian dah habis dah. Habis sifat 20. Tengok. Ni senang dah. Okey. Habis sifat 20. Habis sifat 20. Kita masuk nama Tuhan pula. Allah letih dengan menguap tadi tu. Ada orang keluar pun ada juga. Yalah dah habis 40 kan. Ni aku boleh baca sendiri ni. Tengok. Adapun nama-nama Tuhan 99 banyaknya. 99. Nama-nama itu sudah diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan tersebut dalam hadis. Ni panjang. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kitab tu Tirmizi ke Tarmizi? Boleh baca 3. Tirmizi, Tarmizi, Turmizi. 3, boleh baca 3. Betul, 3 betul. Melayu kita sedap panggil Tarmizi. Tirmizi pun boleh. Muhammad Tirmizi, sama je. Muhammad Turmizi, betul? Boleh juga. 3 boleh. Dia ranking dalam hadis ni. Imam Tirmizi ni duduk dalam ranking yang ketiga. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Tirmizi, yang keempat Imam Abu Daud, yang kelima Imam Nasa'i, yang keenam Imam Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh tu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tu dia ada. Itu betul. Musnad Syafi'i banyak lah tu. Yang enam tu masyhur. Dia panggil Kutubus Sittah. Kitab-kitab yang Sittah tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam Tirmizi, Sunan Imam Abi Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Dia hadis-hadis tu banyak dalam tu. Imam Bukhari, mazhab Syafi'i, semua dia bahas dalam tu. Jadi hadis ni, nak belajar hadis ni bagus. Kita belajar hadis jangan semata-mata hadis semata-mata. Kalau hadis bab hukum, kena bahas hukum sekali. Dia baca hadis ke hukum macam ni. Ni hadis tentang tauhid. Gitu. Baik. Apa kata riwayat Imam Tirmizi? An Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'ina asma'an asmana asma'an. Betul. Dia panggil tamyiz. Inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'ina wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Oh. Siapa yang ingat ni masuk syurga. Tengok depan tu. Saya tak baca kita terjemahan, tapi tengok baca Arab, bahasa Arab tu kita dah nampak dah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Ma'ni, kalau tidak buat lagu sedap lah ni. Kalau baca gitu mana? Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Baril Musawwir, Al-Ghaffarul Qahhar. Oh, dia lain sikit. Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit. Ini saya ada bagi jemaah saya ni. Mana jemaah mana? Semua 9 nama Mesti bagi. Ada mesti bagi kan? Macam mana? Dia dalam semua 9 nama tu, nama kita tu boleh kita kaitkan nama kita dengan huruf jamal. Tapi saya tak bawa. Saya punya tu sifir saya ingat, tapi nak tulis tu panjang. Jadi dah bagi dah Ya, dah bagi dah tak apalah, lain kali lah kita bagi kat orang lelaki pula. Kemudian Al-Qabidu, Al-Basit, Al-Khafidu, Al-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, As-Sami'u, Al-Basir, Al-Hakamu, Al-Adlu, Al-Latifu, Al-Khabiru, Al-Halimu, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur. Nama saya Al-Mutakabbir, tak silap. Al-Aliyu, Al-Kabir, Al-Hafizu, Al-Muqit, Al-Hasibu, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakimu, Al-Wadud, Al-Majidu, Al-Ba'is, Al-Shahidu, Al-Haqqu, Al-Wakilu, Al-Qawiyu, Al-Matinu, Al-Waliyu, Al-Hamid, Al-Muhsin, Al-Mubdi'u, Al-Mu'id. Kadang-kadang orang tersilap ni, Al-Mubdi'u, bukan ain, permulaan. Al-Mubdi'u, Al-Mu'id. Kadang-kadang kalau baca Asma Husna, kadang ada tersilap ni. Kita lah baca silap, bukan kitab tersilap. Al-Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumit, mati. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Wajidu, Al-Majidul Wahid, Al-Ahadus Samad. Dia ada beza tu, wahid dengan ahad tu. Nanti kita bahas lah. As-Samadul Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Birru, At-Tawwabu, Al-Muttaqim, Al-Afu, Al-Ra'ufu, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani'u, Ad-Daru, An-Nafi', An-Nuru, Al-Hadi, Al-Badi'u, Al-Baqi, Al-Warisur Rasyidus Sabur. Sahih At-Tirmizi, Al-Juz'us Salis Asyarah. Tak kena. Al-Juz' As-Salis Asyarah, bukan Salis, As-Salis Asyarah, juzuk 13. Sahifah muka surat 37 sampai 42. Ini kena tengok kitab Arab. Kitab Rumi tak ada. Sahih Imam Tirmizi, dia panggil Al-Jami' As-Sahih Al-Imam Tirmizi. Banyak juzuk tak silap 15 juzuk apa. Kat rumah tak ingat dah. Artinya dari Abi Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Tuhan Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafal semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Ni tengok. Apa maksud menghafal? Dengan ada ingat. Pertama, Allah Tuhan. Kedua, Rahman. Tengok dia kata Allah tu Tuhan. Dia beza apa nama Allah dengan nama yang lain? Nak tanya tu.
Ya. Ar-Rahman. Betul. Pandai weh. Oh. Jangan pandai sekejap. Betul. Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Sebab tu dia kata Allah Tuhan. Habis Ar-Rahman ke Tuhan ke? Itu sifat dia. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat bagi zat. Adapun Allah tu sendiri nama bagi zat yang wajib ada. Sebab tu dia panggil Allah tu Tuhan. Beza sikit tu je. 3 Ar-Rahim penyayang. Penyayang ni Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang. Itu kalau kita takwil tu kena takwil betul-betul. Bukan Allah Ta'ala tu ada sifat hati, pengasih. Bukan kasih macam kita. Maksud kasih di sini Allah Ta'ala beri rahmat. Itu maksudnya. Tuhan yang menurunkan rahmat. Al-Malik, pemilik semua yang ada. Al-Qudus, bersih, suci, tak bercacat. As-Salam, penyelamat, kesejahteraan lah. Al-Mu'min, memberi keamanan bagi hamba-Nya. Al-Muhaimin, yang menyatakan dirinya esa. Al-Aziz, gagah tak terkalahkan. Maksudnya dia gagah lah. Al-Jabbar, kuat dan gagah. Al-Mutakabbir, besar gagah. Al-Khaliq, pencipta makhluk. Al-Bari, pembikin makhluk. Pembikin ni maksudnya Al-Bari, Tuhan yang bernama Bari. Apa dia panggil apa? Syarikul Bari. Bari nama Tuhan. Al-Musawwir, pembentuk makhluk. Al-Ghaffar, pengampun dosa. Al-Qahar, gagah perkasa. Al-Wahhab, pemberi. Al-Razak, pemberi rezeki. Semua nak masuk lain-lain Wahhab, pemberi juga. Jadi umum kalau Al-Razak, pemberi rezeki. Al-Fattah, pembuka pintu rahmat. Al-Alim, tahu segala-gala. Tahu segala-gala. Kemudian Al-Qabid, adalah Al-Qabid. Asal Al-Qabid tu ta. Da tu. Dot tu bukan ta. Kita tu ta ke dot? Q. Oh, lupa kitab Rumi. Saya kitab Jawi. Jadi saya punya kitab ni dia tulis Al-Qabidu ta. Silap tu. Al-Qabidu dot. Yang hadis dot tu lah. Yang ni dia tulis Rumi, tulis Jawi ta. Silap sikit. Al-Basit, pemberi rezeki dengan mudah. Dia beza dengan Ar-Razak. Sebab tu nama orang Melayu kita Abdul Razak. Razak tu pemberi rezeki. Nama dia. Sebab kalau ikut nama tu kita ambil nama baik-baik lah. Ustaz, nama kawan saya Abdul Razak tapi kedekut Ustaz. Wallahualam. Wallahualam. Tapi nama tu cantik lah. Baik. Kemudian Al-Khafid, yang menurunkan. Ar-Rafi', yang mengangkat. Al-Mu'izz, Al-Mu'izz dia kata yang memberi kemuliaan. Al-Muzil, yang memberi kehinaan. Al-Sami', yang mendengar. Al-Basir, yang melihat. Al-Hakam, kitab tu Al-Hakam ke Al-Hukum? Betul, Al-Hakam. Bijaksana. Al-Adlu,
yang adil, Al-Latif yang halus, Al-Khabir yang mengetahui yang tersembunyi, Al-Halim, penjantung. Al-Halim ni kalau kita bahasa terlembut. Al-Halim ni bahasa orang Indonesia, penjantung. Lepas tu Al-Khabir, Al-Azim, besar, Al-Wafur, pengampun, Asy-Syakur, pemberi upah dia kata. Pemberi upah. Tu bahasa dia lah. Bersyukurlah. Al-Aliyu, tinggi, Al-Kabir, besar, Al-Hafiz, pemelihara, Al-Muqit, memberi makanan, Al-Hasib, menghitung, Al-Jalil, bersifat kebesaran, Al-Kari, yang mulia, Al-Raqib, yang mengamat-amati. Maksud mengamat-amati ni dia tahu secara halusi lah maksudnya. Maksud, kalau mengamati bahasa kita ni kita panggil Fokus macam mana cakap kita tumpu, yang menumpu. Al-Mujib, yang memperkenalkan doa. Al-Wasi', yang luas ilmunya. Al-Hakim, yang pintar. Al-Wadud, penyayang. Al-Majid, yang paling mulia. Al-Ba'ith, yang membangkitkan. Al-Syahid, yang menghadiri seluruhnya. Al-Haq, yang tetap ada. Al-Wakil, yang mengurus pekerjaan hambanya. Al-Qawi, kuat. Al-Mati, kukuh kuat. Al-Wali, yang menjaga makhluk. Al-Hamid, yang dipuji. Al-Muhsi, yang menghitung. Al-Mubdi'u, yang menciptakan. Yang menciptakan Mubdi ni, Mubdi ni orang yang memulakan. Dia kata yang menciptakan, maksudnya yang mula-mula menciptakan lah. Al-Mu'id, yang menghidupkan kembali. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum, yang tegak. Maksud tegak tu yang menegakkan, yang mendirikan. Al-Wajid, yang memberi sesuatu. Al-Majid, tadi Wajid, ni Al-Majid, yang besar keadaannya. Al-Wahid, tunggal. As-Samad, yang dituju. Al-Qadir, yang kuasa. Al-Muqtadir, yang kuasa. Al-Muqaddim, yang mendahulukan. Al-Muakhir, yang mengembalikan, yang mengkemudiankan. Al-Awalu, yang qadim, tak ada tak permulaan, tidak ada permulaan. Al-Akhir, yang bakal selama-lamanya. Yang Az-Zahir, yang memperlihatkan wujudnya dengan tandanya. Al-Batin, yang tersembunyi zatnya. Al-Wali, yang menguasai seluruhnya. Al-Muta'ali, yang bersih daripada segala sifat kekurangan. Kalau saya baca terus jadi pakai orang tidur sedap je, sedap dengar bagus Ustaz, tak urai bagus Ustaz ni, terus baca bagus, sedap tidur, sedap lah dengar. Al-Qadir sebut, bari cuba saya urai, bau loh. Petang-petang tengah semua ambil kesempatan. Baik. Al-Bir, 76 tak ada. Kita tu tak ada. Tulis balik. 75 Az-Zahir, 76 Al-Batin. Tu tak peka lagi. Duk relax kan. 76 Al-Batin, 77 Al-Wali, 78 Al-Muta'ali. Ada dah? Makna dia Al-Batin, yang tersembunyi zatnya. Ada? 77
Al-Wali apa? Pakai kitab apa tu? Oh, Rubi ada? Oh, dari passion lama, passion baru pula dah. Oh, passion lama bagus kan? Oh, yang baru ni dia elok memang. Passion lama, kalau kita tak lama tu bagus. Baik. Al-Wali yang mempunyai seluruhnya. Tulis. Passion baru 77. 78 ada tak? Ada dah? Jangan takut Saya tak akan tanya soalan ni. Kalau saya baca cepat tu, saya tak tanya tu. Ini boleh tengok sendiri tapi kita bacalah ikut syllabus kan. Baik. Kemudian 79, Al-Bir, yang banyak kebaikan. At-Tawwab, menerima taubat. Al-Muttaqib, yang menghukum siapa yang patut dihukum. Al-Afu, yang memberi maaf siapa yang patut dimaafkan. Yang Ar-Ra'uf, besar kasih sayangnya. Malikul Mulk, raja sekalian raja. Zul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsitu, yang memperhatikan orang teranaya. Al-Jami', penghimpun makhluk hari kiamat. Al-Ghani, yang kaya raya. Al-Mughni, yang mengayakan. Yang mengayakan. Oh, jaya. Oh, asal silap. Yang mengayakan bukan jaya. Jaya salah. Yang mengkayakan dia tulis. Oh, berjaya, tu salah. Wah, dia kata saya salah. Dia kitab mengayakan betul lah. Baik. Al-Mani', yang melarang. Ad-Dar, yang memberi mudarat. An-Nafi', banyak memberi manfaat. An-Nur, memberi cahaya. Al-Hadi, pemberi petunjuk. Al-Badi', yang mengadakan sesuatu. Al-Baqi, yang kekal selamanya. Al-Waris, yang kekal sesudah semuanya habis. Ar-Rashid, yang cerdik. Cendekiawan, betul? Sebab tu orang letak nama Ar-Rashid. Muhammad Rashid, Abdul Rashid. As-Sabur, apa tu? Penyantun. Tak terburu-buru. As-Sabur lah, sabar tu lah. Tapi bahasa dia penyantun. Boleh guna apa ni? Ya, awak ni penyantun lah. Sabar tu, orang sabar. Kalau kita penyantun dan lain, saya sopan santun. Awak ni tak terburu-buru. Tu kita faham lah. Guna bahasa Indonesia, awak ni seorang penyantun. Aku ni penyantun, dia kata. Orang sabar lah, sabur. Habis. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lihat kitab Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-13. Dia panjang lagi, X 111. Halaman 37 sampai 42. Habis. Inilah nama-nama Tuhan yang 99 itu. Nama-nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat atau diadakan oleh manusia. Tak boleh. Lupa dalam tafsir jarah. Allah SWT. Dia kalau sebut ni tak ingat mata ni. Dia ada dalam mata jarah sebut. Nama Tuhan tu kesemuanya terhenti di atas kita mendengar daripada perkhabaran Rasul. Itu dia. Kemudian, tetapi harus yang diterangkan oleh Nabi. Kan kata dah. Harus diterangkan oleh Nabi. Begitulah menurut faham kaum ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah begitulah. Baik. Oleh itu, Tuhan tidak boleh diberi nama.
Apa Ustaz tak boleh diberi nama? Manusia tidak boleh meletakkan nama tu Tuhan, tak boleh letak. Umpamanya dengan akil, yang berakal, tak boleh. Atau syahid syah, raja sekalian raja. Satu bagi syah tu. Syah tu raja. Syah ni keturunan raja. Kalau ada orang nama Syah tu keturunan raja tu. Betul tak? Minta maaf cakap ada Syah tu raja Syah. Syahid Syah. Raja sekalian raja. Syahid tu segala raja. Syah. Nama kawan saya Batu Ahmad Syah. Bukan nama Ahmad Raja. Boleh jadi dari keturunan raja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Habis itu. Kedua, tentang malaikat. Pukul apa jam dah? Ya? Boleh menjawab sikit lah? Apa menjawab sikit lah minta maaf saya sesemua lah ini. Tak sedap nyawa. Ada topeng ada. Jadi saya pakai. Jangan takut, saya menjauhkan diri. Semua balik keluar, saya keluar lambat sikit. Jangan takut, saya tak dekat. Baik. Jadi tersambung lagi lah. Ada baki dalam 8 minit tu. Tak apalah, minta halal lah. Minta halal lah sebab yelah, saya semua, kalau tak saya memang bahasa saya selalu sharp. Kebetulan hari ni tu macam apa tu sesama Allah tak izinkan. Jadi insyaAllah tersambung lagi tentang kedua, tentang malaikat. Jadi sekarang itu saja. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari saya sendiri. Aku lakukan azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إلى اللقاء. مع السلامة. إلى